أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi keizinan, ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Dan sebelum itu saya minta maaf, kerana pada semalam hari Rabu tidak dapat membuat bacaan kita ini sebab seperti itu. InsyaAllah seperti biasa hari ini kita cubalah untuk istiqamah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi taufik kepada kita untuk istiqamah membaca kitab ini, insyaAllah, sehingga khatam. Dan target untuk khatam ni mungkin dalam setahun lebih, bahkan lebih, sebab setiap kali majlis hanya 30 minit, ada lebih sikit, dan hanya 4 hari seminggu. InsyaAllah kita cubalah setakat mana yang boleh, insyaAllah. Baik, kita sambung bacaan kitab Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sebelum tu kita seperti biasa kita hadiahkan bacaan kitab umul kitab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait, kepada para ulama al-amilin, kepada para guru kita, kepada masyayikh kita, dan kepada khususnya kepada pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi. Syekh lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فصل في الإتيان بفضائل الأعمال. Itu pada fasal menceritakan tentang melaksanakan amalan-amalan yang mempunyai kelebihan, seperti mana diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu shay'un fi fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marratan liyakuna min ahlihi wa la yanbaghi an yatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu. Imam Nawawi kata, ketahuilah sayyidianya, maka sewajarnya lah bagi sesiapa yang telah sampai kepadanya ataupun yang tahu tentang walaupun sedikit tentang kelebihan beramal, iaitu amalan-amalan tertentu yang mempunyai kelebihan tertentu, ay ya'mala bihi walau marratan, untuk dia melakukannya, beramal dengannya walaupun sekali seumur hidup pun dia buat sekali pun sudah memadai. Liyakuna min ahlihi, supaya dia menjadi
sebahagian daripada ahli yang beramal dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan melalui hadis dhaif. Itu kita akan bicarakan pada fasal yang akan datang tentang beramal dengan hadis dhaif, tentang kelebihan amalan-amalan tertentu. Yang Nabi kata, sehingga kalau dia dah tahu tentang sesuatu kelebihan amalan tersebut, dia hendaklah melakukannya walaupun sekali seumur hidup. Wala yang bagi an yatrukahu mutlaqan, maka tak sewajarnya lah dia meninggalkannya, tak beramal dengannya secara mutlak. Bal ya'ti bima tayassara minhu, bahkan dia hendaklah mendatangkan beramal dengannya walaupun sekadar yang mampu. Apa yang dia mampu buat, dia buat. Jangan tinggal terus. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadis al-muttafaq ala sihhatih, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati tentang kesahihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu tentang sesuatu perkara, tak kiralah wajib, yang wajib mestilah kena buat. Ini yang berkenaan dengan amalan-amalan yang sunat. Faf'alu minhu mastata'tum, maka hendaklah kalian buat minhu daripadanya, sebahagian daripadanya, mastata'tum, sekadar yang kamu mampu. Ini riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih. Kita cuba sedaya upaya apa yang kita tahu tentang kelebihan sesuatu amalan tersebut, kita laksanakan, kita buat walaupun sekali seumur hidup. Itu maksud pada Imam An-Nawawi. Kemudian faslun fil amal bil hadis dhaif fi fadailil a'mal. Pada fasal ni Imam Nawawi terangkan tentang bagaimana untuk kita beramal dengan hadis dhaif pada fadailil a'mal. Dan sebelum tu, secara sepintas lalu saya akan terangkan apa itu hadis dhaif. Itu satu, kalau kita pernah dengar hadis dhaif ni, dari segi istilah dia adalah hadis yang dari segi bahasanya adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Manakala dari sudut istilah yang ditarifkan para ulama adalah satu hadis yang tidak mencukupi, tidak menepati syarat-syarat seperti mana yang telah ditetapkan di dalam hadis sahih dan hadis hasan. Adalah syarat-syarat tertentu, iaitu dari sudut pesambung sanad, dari sudut syarat-syarat perawi tersebut, dari sudut ingatannya, dari sudut hafalannya, dari sudut adilnya tu ataupun amanahnya, siqah seorang perawi tersebut. Hadis dhaif dia tak cukup syarat-syarat tersebut, iaitu perawi yang tak dikenali, perawi yang ditahmah sebagai seorang yang pendusta, yang tak kuat ingatan dan sebagainya. Kemudian peringkat hadis dhaif ni ada banyak. Secara umumnya ada banyak peringkat hadis dhaif. Tapi secara khususnya ada dua seperti mana yang telah dikategorikan oleh para ulama. Ada dua, iaitu berat dan yang ringan. Adapun yang ringan, peringkat yang pertama ringan adalah perawi yang meriwayatkan sebuah hadis tersebut majhul, tak dikenali, yang ditohmah sebagai seorang yang pelupa dan sebagainya, yang seumpamanya. Yang kemudian peringkat yang kedua, yang peringkat yang berat. Peringkat berat ni yang tak boleh diamalkan lah. Itu hadis yang direka-reka, ataupun lebih dikenali sebagai hadis maudhu'. Itu perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dikenali sebagai seorang yang fasik, iaitu melakukan dosa-dosa
kecil. Dan hukum beramal dengan hadis dhaif ni dia boleh dijadikan hujah, dia boleh dijadikan dalil hanya kepada fadailul a'mal. Fadailul a'mal iaitu berkenaan dengan amalan-amalan tertentu yang mempunyai kelebihan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak boleh dijadikan hujah ataupun dalil bagi hukum hakam. Dan syarat untuk beramal dengan hadis dhaif ni dia tidak bersangatan, bersangatan berat dia, bersangatan dhaif. Dan dia mestilah ada asal amalan. Amalan tersebut dia ada asalnya melalui hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan yang lain. Itu ada syawahid. Adapun syarat-syarat tertentu seperti yang terkandung dalam hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Al-Azkar ni, kita tak perlu risau. Semuanya telah ditapis, semuanya telah dikaji oleh Al-Imam An-Nawawi, maka kita tidak perlu risau. Boleh untuk terus beramal dengannya tanpa ragu-ragu. Perbahasan mengenai ulum hadis, mustalah hadis ni panjang. Sidang hadirin, sidang musyahidin boleh ikuti lebih lanjut untuk dalami lebih lanjut mengenai perbahasan ulum hadis ni. Ada satu pengajian yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Juzairi pada setiap hari Sabtu, jam 9.30 malam. Tuan-tuan dan puan boleh ikuti dengan lebih lanjut untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu hadis dengan mustalah hadis. Baik, sambung terus. فصل في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. Telah berkata para ulama di kalangan para ulama hadis wal fuqaha dan daripada ulama fiqh wa ghairihim dan selainnya, kata mereka yajuzu wa yustahabbul amal fil fadail, harus bahkan digalakkan untuk beramal pada amalan-amalan yang ada kelebihan, fadailul amal. Wa targhib, targhib hadis yang menceritakan tentang galakan untuk melakukan amalan tersebut. Wa tarhib, dan hadis yang menceritakan tentang sesuatu ancaman, maka kita kena tinggalkan. Bil hadis dhaif, harus dan digalakkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang ada kelebihan, yang ada galakan dan ada ancaman dengan hadis yang dhaif. Itu sepakat para ulama kata ma lam yakun mawdu'an, selagi mana ia tidak mencapai status maudhu', iaitu hadis yang direka-reka. Wa ammal ahkam, adapun berkaitan dengan hukum hakam, kal halal wal haram wal bai' wal nikah wat talaq wa ghairi zalik, seperti halal dan haram, seperti urusan jual beli, nikah kahwin, tolak dan sebagainya, yang ini berkaitan dengan hukum hakam saja. Fala yu'malu fiha illa bil hadis sahih atau al hasan, maka tak boleh kita beramal dengan hadis dhaif kecuali dengan hadis sahih dan hasan saja. Kita kena boleh dijadikan hujah berkaitan dengan hukum hakam. Kalau tidak boleh dijadikan hujah bagi hadis dhaif, illa an yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalik, kecuali pada tempat-tempat tertentu, keadaan-keadaan yang tertentu yang memerlukan untuk kita berhati-hati. Fi syai'in min zalik, kama idza warada hadisun dha'ifun, seperti mana jika terdapat hadis dhaif bi karahati ba'dil buyu' aw al ankihah, yang memakruhkan
berkaitan dengan urusan setengah jual beli ataupun nikah kahwin. Fa innal mustahab an yutanazzaha anhu, maka sewajarnya lah dia menjauhkan diri. Walakin la yajib, akan tetapi tidak wajib. Itu jelas. Yang berkaitan dengan hukum hakam, tak boleh untuk kita menjadikan hadis dhaif sebagai hujah. Hanya hadis sahih dan hadis hasan sahaja. Wa inna ma dzakartu hadzal fasl, adapun saya sebut berkenaan dengan fasal ini, li'annahu yaji'u fi hadzal kitab, kerana akan datang pada dalam kitab ini hadis-hadis anussu ala sihhatiha atau husniha atau du'fiha, yang Imam Nawawi kategorikan sebagai hadis yang sahih, hadis yang hasan dan hadis yang dhaif. Maksudnya Imam Nawawi letakkan kesemua tiga status hadis tersebut, iaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif di dalam kitabnya. Au askutu anha, ataupun saya diamkan, Imam Nawawi tak sebut status hadis tersebut, li zuhurin an dzalik au ghairihi, disebabkan Imam Nawawi sendiri tak pasti, tak jelas tentang status hadis tersebut. Aradtu an tataqarrara hadhihi al-qa'idah 'inda mutali'i hadzal kitab, maka Imam Nawawi kata, aku ingin tegaskan tataqarrara hadhihi al-qa'idah, tetapkan kaedah tersebut, kaedah beramal dengan hadis dhaif ni, bagi supaya para pembaca dapat mengetahuinya secara umum. Jelas kan? Baik, seterusnya faslun fi istihbabil julus fi hilaqiz zikr, berkenaan dengan galakan untuk kita berada di dalam majlis zikir. I'lam annahu kama yustahabbu zikru yustahabbu al-julus fi hilati ahlihi. Imam Nawawi kata, annahu kama yustahabbu zikr, seperti mana digalakkan untuk kita berzikir, yakni berzikir seorang diri secara bersendirian. Yustahabbul julus fi hilaqi ahlihi, maka digalakkan juga untuk kita duduk bersama-sama dengan hilaqi ahlihi, yakni halaqah kumpulan yang berzikir, dituntut, digalakkan. Waqad tawaharatil adillah ala dhalik, banyak dalil berkenaan dengan galakan, tuntutan untuk kita bersama-sama duduk di dalam majlis zikir. Itu hadis yang tarhib, menggalakkan, yang memberi satu kita semangat untuk kita berada dengan dalam majlis-majlis zikir. Wasataridu fi mawadhi'aha insyaallah taala, dan Imam Nawawi sebut, saya akan ceritakan beberapa hadis, beberapa dalil berkenaan dengan perkara tersebut. Wa yakfi fi dhalika hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, memadailah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu melewati satu riyadil jannah, iaitu taman-taman syurga, farta'u, maksudnya hendaklah kamu bersama dengannya, menikmatinya, untuk menikmatinya, duduk untuk menikmati di dalam taman-taman syurga tersebut. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, kemudian para sahabat tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan riyadul jannah, itu taman syurga yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah? Qala hilaquz zikr, Nabi menjawab, halaqah zikir. Halaqah ni asalnya maksudnya bulatan,
iaitu lingkungan. Kerana kebiasaannya orang yang berzikir secara berjamaah, mereka akan duduk secara dalam bulatan. Itu secara adat lah, secara khalid, kebiasaannya. Itu hilaquz zikr ni diumpamakan sebagai taman-taman syurga. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah yatlubuna hilaquz zikr. Kerana bagi Allah Subhanahu wa taala ni ada sekumpulan para malaikat yatlubuna hilaqaz zikr. Mereka ni sentiasa mencari-cari di mana majlis-majlis zikir dilakukan. Sebab para malaikat ni selain daripada 10 para malaikat yang wajib kita ketahui, sebenarnya terdapat ramai lagi para malaikat yang tak terhitung jumlah banyaknya. Setiap malaikat ni dia ada tugas-tugas yang tertentu. Ada yang dan tugas utama mereka ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada malaikat yang berdiri sepanjang masa dalam keadaan berzikir tanpa henti, tanpa letih. Ada yang sentiasa bertasbih, ada hanya dikhususkan untuk bertahmid, mengucap alhamdulillah sepanjang masa tanpa henti. Dan ramai lagi. Dan sekumpulan malaikat yang disebut dalam hadis ni, mereka ni sentiasa mencari majlis-majlis zikir. Fa'idha atau alaihim haffu bihim. Apabila mereka, yakni para malaikat, datang mendatangi kumpulan-kumpulan majlis zikir tersebut, haffu bihim, mereka akan menaungi, akan duduk bersama dengan melebarkan sayap-sayap mereka ke atas kumpulan-kumpulan tersebut. Dan majlis zikir ni tidak semestinya hanya berzikir, yakni berzikir dengan memuji Allah. Kata para ulama, sebagian para ulama menafsirkan majlis zikir ni boleh juga dikatakan kepada majlis ilmu. Itu majlis yang mengenal halal haram. Itu juga dinamakan sebagai majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengira majlis kita ni sebagai salah satu di antara majlis-majlis zikir, insya-Allah. Itu hadis tersebut menceritakan tentang kelebihan berada di dalam majlis zikir. Itu para malaikat akan sentiasa bersama dengan mereka, mendoakan rahmat kepada mereka. Kemudian hadis yang kedua, qala wa rawaina fi sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. An Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina qala allahi ma ajlasakum illa dhak qalu wallahi ma ajlasana illa dhak qala ama inni lam astahdifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu yang menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi. Pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pergi kepada satu kumpulan para sahabat. Kemudian Nabi tanya, ma ajlasakum, apa tujuan kamu duduk secara berjamaah ni? Qalu jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-Islam wa manna bihi alaina. Kemudian para sahabat menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahmaduhu, dan kami duduk ni untuk berzikir, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ala ma hadana lil Islam, atas apa yang Allah Taala beri hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam Islam,
wa manna bihi alaina, dan memberi nikmat kepada kami. Sebelum tu Nabi tak pernah suruh pun para sahabat untuk duduk secara berjemaah, untuk duduk secara berjemaah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak pernah suruh, tapi para sahabat ada inisiatif sendiri duduk bersama-sama dalam satu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kitab saya ni muka surat 37. Muka surat 37. Kitab Arab lah, kitab. Qalu wallahi ma ajlasana illa zat. Kemudian para sahabat menjawab, sebelum tu qala allahi ma ajlasakum illa zat. Kemudian setelah mana para sahabat menjawab kenapa mereka duduk secara berjamaah tersebut, kemudian Nabi tanya balik, allahi ma ajlasakum illa zat, apakah benar demi Allah kamu duduk ni, kamu tak duduk melainkan kerana sebab tersebut. Itu sebab kamu tak duduk ni sebab bukan sebab zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain pada tu. Qalu wallahi ma ajlasana illa zat. Para sahabat menjawab, demi Allah, ma ajlasana illa zat, demi Allah kami tak duduk melainkan hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan. Kemudian Nabi kata, bukanlah aku minta untuk kamu bersumpah dengan nama Allah tersebut, tuhmatan lakum, sebagai menuduh kamu sebab tak percayakan kamu. Bukan aku kata macam tu. Walakinnahu atani Jibril, akan tetapi telah datang kepadaku sebentar tadi Jibril, malaikat Jibril telah datang kepadaku, fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah, dan menceritakan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yubahi bikum, membangga-banggakan kamu, al-malaikah, di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala seronok, bangga dengan kita, dengan mereka, itu orang-orang yang berzikir secara berjamaah tersebut. Baik, sebab apa Allah Ta'ala bangga dengan mereka? Sebab kata para ulama, sebab penciptaan makhluk malaikat dengan manusia ni berbeza. Malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu, tanpa ada perasaan letih. Adapun manusia ni ada nafsu, ada perasaan letih. Maka itu lebih mereka yang bermujahadah itu lebih afdal, lebih dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding para malaikat. Disebabkan itu sebagian para ulama mengatakan orang yang berzikir, para solihin dan aulia, itu lebih afdal daripada awam al-malaikah, malaikat yang ada darjat yang lain yang bawah sikit. Orang yang soleh itu lebih afdal daripada mereka. Itu ada pendapat sebagian pada ulama. Kemudian warawaina fi sahih Muslim aidan an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indahu. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya dan sahihnya, daripada sahabat Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri dan juga Sayyidina Abu Hurairah, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua ni menyaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaq'udu qaumun
يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun, tidak duduk sesuatu kaum ataupun sesuatu kumpulan manusia, yazkuruna Allah Ta'ala, yang mana mereka ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa hafathumul malaikah, kecuali mereka itu akan dikelilingi, akan dinaungi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, itu ketenangan, wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Ta'ala menyebut-nyebut, membangga-banggakan mereka di kalangan para malaikatnya. Itu kelebihan ataupun galakan untuk berada di dalam majlis zikir. Ganjarannya sangat besar. Itu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil banyak, sebenarnya banyak lagi dalil, tapi Imam Nawawi hanya menyebutkan pada pasal ni 3 hadis, dan itu sudah memadai bagi kita, bagi para pembaca untuk mengetahui. Adapun hadis-hadis yang lain banyak lagi disebut di bab-bab yang akan datang, insya-Allah. Kemudian faslun fi fadilati zikri bil qalbi wal lisan. Itu berkenaan dengan fadilat berzikir dengan hati dan lidah. Baik, saya rasa sampai setakat ini dulu lah. Kita sambung pada majlis akan datang, nanti pada hari Isnin akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan majlis kita ni dikira sebagai majlis zikir. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Saya mohon maaf kalau ada tersasul bahasa. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang dan lemah itu hanya dari diri saya sendiri. Dan kalau ada salah silap, mohon tegur, insya-Allah. Dan kita akhiri dengan setakat ini dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikril ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.